Dan daripada kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Abu Zakaria Yahya, nama dia Yahya. Abu Zakaria itu nama panggilan. Orang panggil dia Abu Zakaria. Yahya nama sebenar dia. Yahya bin Sharaf. Bapa dia nama Sharaf. An-Nawawi dinisbahkan kepada kampung kelahirannya, kampung Nawa. An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita dapat memanfaatkan waktu, masa, umur kita, kesihatan kita, harta benda kita ke arah keridaan Allah, ke tempat yang mulia, majlis ilmu, majlis zikir, majlis pengampunan Allah. Dia boleh tutup. Kok tak sentuh pun? Jauh ni. Dia. Dah. Jadi, salah seorang kata-kata para ulama' kata tempat yang paling mudah untuk kita diampunkan dosa adalah majlis ilmu, majlis zikir. Senang. Walaupun kita datang sambil terlena pun, dapat keampunan Allah. Walaupun kita datang sambil tak fokus pun ilmu yang disampaikan, duduk dalam majlis ilmu telah diampunkan dosa kita. Inilah proses yang paling mudah untuk kita dapat keampunan Allah Ta'ala. Tapi bukanlah semata-mata kita nak cari keampunan Allah, sedangkan kelebihan yang disediakan tu lebih banyak daripada tu. Apa dia yang kita dapat? Redha Allah, sunnah Nabi. Ta'awun, saling tolong-menolong atas jalan kebaikan dan ketakwaan, saling menasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Semua tu kita dapat dalam majlis ilmu, kan? Bukan sekadar kita dapat ilmunya, lebih lagi kita dapat pula ilmunya. Itu lagi besar, dapatlah fadilat belajar dan mengajar. Itu sudah dikira sebagai jihad di jalan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Walaupun ramai orang cuti di Bali, kita masih juga mengkorbankan masa rehat kita, masa bersama keluarga untuk ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Abu Zakaria Yahya, nama dia Yahya. Abu Zakaria itu nama panggilan. Orang panggil dia Abu Zakaria. Yahya nama sebenar dia. Yahya bin Sharaf. Bapa dia nama Sharaf. An-Nawawi dinisbahkan kepada kampung kelahirannya, kampung Nawa. An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab Riyadhus Salihin adalah kitab hadis yang besar manfaatnya, mempunyai 1,600 hadis, lebih kurang macam tu. Dan kita sampai dalam tajuk yang kedua, kan? Tajuk bab tentang taubat. Setelah kita bab niat, kita cerita bab taubat. Bab taubat didahulukan dengan muqaddimah oleh imam kita. Dia sebut para ulama mengatakan bahawa taubat dari perbuatan dosa adalah wajib. Dia betul-betul saya tak sentuh pun. Nak bagi kita ingat di Gaza kot, bum betul. Allahu Akbar. Para ulama mengatakan taubat ni daripada perbuatan dosa adalah wajib.
fardu, malah wajib disegerakan. Maksud segera, wajib tu disegera, tak boleh tempoh-tempoh. Apabila perbuatan dosa itu tidak menyangkut dengan sesama manusia, maksudnya hanya dosa antara seorang dengan Allah Ta'ala, maka harus memenuhi 3 syarat. Jadi dosa kita ada 2 jenis. Satu, dosa kita dengan hak Allah, tak terlibat dengan orang kedua ketiga. Kita dengan Allah, silap kita dengan Allah. Yang kedua, dosa kita terlibat dengan orang. Kita buat silap pada orang. Itu juga dosa pada Allah, tapi terlibat dengan orang lain. Jadi dua ni syaratnya ada sikit perbezaan. Okey, kalau yang pertama, dosa kita tak terlibat dengan hak manusia lain ataupun makhluk lain. Contoh, dia tak semayang. Dosa besar, tapi dia terlibat dengan hak Allah. Dia tak puasa Ramadan, tak pergi haji sengaja, itu dosa dia dengan Allah. Adapun kalau dosa dia terlibat dengan makhluk, manusia ataupun makhluk lah, binatang pun sama. Kan? Iaitu kalau dia menzalimi orang tu, dia ambil barang orang tu tanpa hak dia, tanpa izin. Tu kira dosa dia terlibat dengan orang. Dia kutuk orang, maki orang. Buat melukakan seorang. Itu dosa kita terlibat dengan orang. Tu berat lagi. Yang kita dengan Allah ni bukan tak beratnya. Dosa tetap dosa, azab tetap azab. Tapi yang tadi lagi payah nak dapat pengampunan Allah. Yang terlibat dengan manusia. Kalau dengan Allah ni agak lebih mudah dengan syarat ni. Syarat dia yang pertama, stop daripada dosa. Al-iqla' dalam bahasa Arab, iaitu kita berhenti dosa tu. Contoh apa dia? Tak semayang. Kena tinggalkan tak semayang tu. Jadi buat apa? Kena semayang. Jangan tak semayang lagi dah. Kena kembali pada semayang. Tinggalkan perbuatan maksiat tak semayang tu. Tak puasa, tinggalkan perbuatan tak puasa. Wajib puasa, kena puasa lah. Kan? Kalau dia bertaubat, aku taubat pada Allah, tapi nak bertaubat daripada tak semayang, tapi tetap tak semayang. Tak terima taubat dia. Yang pertama, berhenti daripada dosa tu. Kan? Yang kedua, menyesal, an-nadam, menyesal atas perbuatan. Yang ni sambil menangis, sambil beristighfar, minta ampun. Tanda menyesal, minta ampun pada Allah. Tanda menyesal, sampai rasa bersalahnya kita ni. Itu tanda menyesal. Bukan menyesal sebut di mulutnya, aku menyesal betul ya buat tu. Tapi tak ada tangisannya, tak ada rayuan minta ampun pada Allah. Menyesal lah apa macam tu. Kan? Seperti kalau orang kena tangkap polis, dia menyesal dadah dia, ataupun dia rompak orang ke apa semua, mesti dia kata minta maaf, merayu-rayu. Itu menyesal dia. Kita kena merayu-rayu pada Allah. Minta Allah ampun, ya Allah, aku takut azabmu, ya Allah. Menyesal. Dan daripada menyesal juga, dia kena buat kontra. Kontra apa dia? Dulu tak semayang kan? Dia kena kontra balik. Kalau bab tu macam hutang, kena bayar balik hutang. Semayang, tak semayangnya lama, kena qadha balik. Puasa tak puasa, kena qadha puasa. Baru tanda dia menyesal. Seperti mana kita ni kalau kawan pinjam duit kita, RM100, kata esok nak bayar. Dah berbulan dah tak bayar-bayar. Datang jumpa kita, terserempak jumpa. Kan? Dia tak bayar duit hutang kita. Jadi dia kata aku minta maaf, minta maaf. Tu dia minta maaf. Kan? Aku menyesal lah, lupa nak bayar. Kita tuntut dah duit tu. Tuntut dari mana? Menyesal lah. Duit mana? Mana duit? Bayar. Kan? Kena bayar hutang. Kata Nabi, hutang dengan Allah, wa dainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Allah lagi berat, lagi utama untuk kamu tunai. Hutang dengan Allah. Hutang dengan orang pun kita tak dituntut sampai ke lubang cacing. Hutang dengan Allah lagi berat, lagi utama untuk kita tunai. Jangan kata ada orang cakap, ustaz-ustaz mana yang berpahaman-pahaman tertentu, Wahabi lah kita kata, mereka kata, dah semayang, taubat cukup. Astaghfirullah, ya Allah, aku bertaubat daripada tak semayang, dah. Tak payah nak qada-qada. Itu hutang tak bayar, duit tak bagi.
Minta maaf saya tak bayar hutang dah seminggu dah, sebulan, setahun dah tak bayar, minta maaf Minta maaf jalan pi gitu je. Hutang mana? Bayarlah. Barulah betul-betul engkau minta maaf. Baru nampak kau menyesal silap. Ni tidak minta maaf jadi macam main-main je pula. Kan? Taubatnya tak sungguh, tak menyesal pun. Jadi kita bayar balik. Itu macam mana ustaz semayang yang berpuluh tahun tak semayang. Baru balik umur 50 baru balik ustaz. Baru kenal semayang. Berapa puluh tahun tu daripada umur 15 tu. Tak semayang. Qadha tetap wajib. Taubat menangis tetap wajib. Qadha macam mana? Berapa puluh tahun nak kira tu, berapa puluh waktu. Mungkin ratus waktu. Bayarlah ansuran pun tak apa. Kita hutang. Nak bayar hutang 10,000, nak bayar selungguk tak ada duit. Saya bayar ansuran boleh, saya bayarlah. Bulan banyak ni. Silakan. Nampak dia menyesal, dia mau bayar. Sungguh-sungguh tu, dia sungguh-sungguh. Dia nak bayar balik. 2 tahunnya, dia qadha sikit-sikit, baru 2 tahun tak habis pun lah yang belas-belas tahun tu. Apa? Allah Maha mengetahui jujur hati dia tu nak bayar. Allah tahu. Allah ampun insya-Allah. Tapi kalau tak jujur, tak bayar, duduk sihat elok, masa lapang tapi tak nak bayar, tak nak tunai qadha, ni main-main. Qadhanya tak sungguh. Menyesalnya tak sungguh. Jadi daripada menyesal tu, menangis minta ampun, bayar balik kalau terlibat dengan hutang Allah, kena tunai balik. Dan menambah ilmu agama. Dia nak taubat tentang semayang. Jangan dia tak belajar ilmu tentang semayang. Qadha tetap qadha. Benda yang baik dia kena buat. Benda yang baik. Contoh dia sedekah banyak-banyak. Dia sekarang dah mayang sunat banyak-banyak. Dia sekarang dah buatlah kebajikan apa pun dia boleh buat. Dia buat sebanyaknya. Kerana mudah-mudahan kebajikan yang banyak dia boleh buat ni menjadi mudah Allah nak ampun yang besar tu. Yang semayang dia tu. Jadi kena ada benda yang baik yang kita buat. Walaupun benda yang bukan, contoh dia nak taubat tadi bab puasa. Kita rasa cukuplah dia qadha puasa. Puasa sebulan dia tak puasa. 1 tahun, 30 hari dia qadha cukuplah. Tak. Kalau boleh kita tambah benda kebaikan lain yang tak terlibat dengan puasa. Contoh sedekah, buat kenduri orang, jamu orang, tolong bantu orang dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan tu akan memudahkan Allah ampun dosa yang kita nak bertaubat tu. Kebaikan sampingan kita sebut. Kena buat, kena banyakkan. Ni bertaubat tapi majlis ilmu tak nak datang, majlis zikir tak nak buat. Kan? Jadi masih tak ada kesungguhan. Kan? Kita nak tengok kesungguhan dia tu. Allah perhati kesungguhan. Ketabahan dia untuk buat sesuatu sungguh-sungguh minta. Sebab dia takut dengan neraka tu. Kan? Itu dalam menyesal. Tanda dia menyesal sungguh-sungguh. Dan dia rasa malu. Tanda menyesal juga dia rasa malu. Malu dah nak kembali pada maksiat lampau. Ataupun nak sebut-sebut tentang maksiat lama tu rasa malu lah. Kan? Dulu contohnya tak tutup aurat. Kan? Jadi dia bertaubat, ialah dia dah pakai tudung semua okey. Jadi dia rasa malu dah nak buka balik. Malah ada gambar-gambar lama tu pun, tak naklah tunjuk kat orang. Malu dah. Itu tanda sungguh taubat. Ni tak, di rumah ruang tamu penuh gambar lama. Gitu-gitu pergi pakaian dia. Kan? Jadi orang masuk tunjuk, ni masa saya ni dapat sijil ni, masa dapat pingat ni, dapat ni. Tunjuk dengan free hair semua. Taubat apa? Malu tak? Tak malu ke? Itu gambar lama Ustaz. Tak, gambar lama bila orang tengok macam tengok aurat kita. Sama. Kita dedah aurat kat orang. Padam. Bukan nak suruh bakar benda tu. Ambil simpan dalaman lah. Ya? Kita minta lah. Kalau kawan kita, contoh Facebook, media sosial, kita dah sekarang ni dah macam ni dah bertaubat dah semua, kita padam akaun kita. Padam semua. Kawan ada duk hantar lagi post. Kalau boleh kita minta lah ihsan dia untuk padam. Kalau dia tak nak padam pun sekurangnya
padam muka kita tu. Kan? Blur kan? Supaya orang tak nampak aurat kita. Tak mana aurat kaki ke kat mana ke, buat blur kan. Kita punya, engkau punya kau nak tayang-tayang lah. Kan? Tapi kau boleh dakwah, janganlah benda ni kekal. Kita mati dalam kubur pun orang nak tengok lagi. Dosa tu masih berjalan. Masa kita macam dedah aurat pada orang lagi. Kan? Itulah kita nak minta. Usaha, kita kena ada usaha. Usaha nak cari, ada ni padam. Kan? Sebab tu, tanda menyesal juga dia rasa malu. Dan dia takkan rasa bangga dengan maksiat lampau. Contoh dulu dia gangster. Kan? Tattoo banyak lah gangster hebat ni. Dia ni pukul orang punya ni. Datang budak-budak tunjuk, kau tak kenal aku lagi gangster kan? Tunjuk lagi seronok gambar lama-lama seolah dia bangga. Kata Imam Az-Zahabi, seorang tokoh ulama, Hafiz ni kita hafiz hafal Quran. Tapi hafiz sebenarnya istilah digunakan untuk ulama hadis yang hafal ratusan ribu hadis. Digelar dia sebagai Al-Hafiz. Kan? Jadi Imam Az-Zahabi ni Al-Hafiz. Dalam kitab Kabair, mungkin saya pernah baca di sini khatam sekali itu ni. Lama dah kan. Belakangnya tu ada, dia kata satu, kalau dosa kecil, pada hukumnya dosa kecil. Tapi di sisi Allah dicatat sebagai dosa besar. Salah satu sebab, kerana kita bangga dengan dosa kecil. Kita bangga. Kan? Ataupun masih tercatat dosa, benda yang dah kita padam. Kita dah bertaubat dah. Allah catat balik dosa tu. Sebab apa? Sebab kita bangga dengan dosa tu. Kita tak rasa malu dengan dosa tu. Kita rasa bangga hebat lagi masa kita free hair dulu ni. Tunjuk ke orang ini, tengok aku tu comel kan? Tayang ke orang ni. Malulah. Kita nak bertaubat. Malu-malu pada Allah. Jangan rasa bangga dengan dosa. Itu menyebab Allah catat balik dosa. Kalau dosa tu kecil, Allah catat sebagai dosa besar. Kerana setiap dosa kecil ke besar ke tetap datang murka Allah. Allah murka. Allah murka. Jadi seolah kalau kita buat dosa kecil, kita bangga. Dosa kecil pernah takut buat je lah. Aku tak pernah takut dosa kecil. Dia sombongnya dengan dosa kecil. Maka seolah dia berani mencabar Allah. Kita kalau jalan raya lah, contoh saya selalu buat contoh polis kan. Kita silap sikit je, lampu merah tu kuning dah, lepas tu langgap merah. Kan? Sikit je. Polis pun boleh pejam mata. Tapi kalau kita berani cabar polis, dia keluar surat. 300 Pasal apa? Kita cabar dia. Apa kan nak takut? Nak saman-saman lah. Kan? Benda kecil boleh maafkan. Tapi kau sombong macam tu, bagi terus 300. Kan? Tak nak pasal-pasal. Benda halus, benda tak ada apa pun. Boleh maaf gitu je. Tapi dah sombong. Itu jangan sombong. Jangan takabur dengan Allah. Jangan berani cabar Allah Ta'ala. Ini tanda dia tak menyesal lagi. Menyesal, nadam, malu dengan dosa lampau. Tak rasa bangga dengan dosa lampau. Rasa malu. Kan? Orang cerita pun, jangan malu. Cerita jahiliah tak payahlah. Cerita zaman jahiliah. Malu. Kecuali cerita tu bawa iktibar. Kita nak cerita iktibar pengajaran bagi orang yang sekarang ni. Kita dulu, mungkin dia tu penanggi dadah kan. Dah bertaubat. Dia cerita pengalaman dia penanggi dadah dulu. Sekian. Dia boleh bertaubat dengan cara ni. Tujuan dia bukan nak bangga. Tapi tujuan nak cerita bagi iktibar pada orang. Tu tak apa. Kalau bangga tu yang tak boleh. Yang ketiga, syarat yang ketiga. Yang kedua tadi menyesal. Yang pertama stop. Yang kedua menyesal. Yang ketiga, berketetapan hati. Azam. Pendirian. Aku takkan patah balik. Aku takkan buat lagi dah. Ni kena ada azam ni. Taubat sungguh-sungguh. Azam sungguh-sungguh. Takkan buat lagi dah. Walaupun orang bagi upah banyak, suruh buat, tak sanggup. Untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Okey, itu 3 syarat kalau terlibat dosa kita dengan hak Allah sahaja. Tapi kalau terlibat dengan hak orang, tengok bawahnya, dan apabila perbuatan dosa itu menyangkut dengan sesama manusia, maka harus memenuhi 4, tambah 1 lagi daripada 3 tadi. Ada tambahan 1. Kalau salah kita dengan orang lain, pihak lain. Contoh kita ambil
barang dia tanpa izin, kita kutuk, kita mengumpat, termasuk tu. Mengumpat. Berarti kita salah dengan orang tu. Ni kena tambah satu syarat lagi daripada selepas 3 tadi, satu lagi kena tambah. Apa dia? Maka harus memenuhi 4 syarat, iaitu 3 syarat seperti tersebut di atas, ditambah dengan satu syarat, iaitu harus menyelesaikan urusannya kepada yang bersangkutan. Maksudnya, settle baliklah dia dengan, kalau mengumpat, dia minta maaf. Kalau dia ambil barang kawan tu, dia curilah, kena bayar balik. Ataupun minta maaf. Kalau dia halalkan, bukan minta maaf aja, minta halal. Kalau hal duit lah kan, hal harta, kena minta halal. Kalau tak mau bayar, tak boleh bayar, minta dia halalkan. Jangan minta maaf ya, saya hutang tak bayar, minta maaf. Minta maaf tu, maaf atas silap dia tak bayar on time tu, tak bayar time dia. Tapi duit belum dihalalkan. Tak? Faham tak? Jadi kita nak minta dia halal, kena cakap saya minta halal lah. Kan? Cakap minta halal. Baru dia kata tak apalah saya halalkan. Barulah dia maafkan dan dia halalkan. 2 benda dah dia bagi kat kita. Dia maafkan atas silap pasal kita tak bayar cukup masa dia. Dah setahun lebih dah tak bayar. Dia maafkan yang tu. Yang kedua dia halalkan, berarti kosong tak payah bayar lah. Kalau dia sebut saya halalkan semua duit tu. Okey. Lepas tu kita kena selesai. Kalau bab mengumpat, bab kutuk, bab fitnah, kena menghadap. Minta maaf daripada dia. Kan? Minta maaf ya. Kalau dia kata saya tak maafkan, habis kita. Macam mana nak buat? Dia tak berdosa. Kita yang tetap kekal dosa. Cari jalan. Bagi rasuah kat dia pun tak apa. Bukan bagi rasuah, saya bagi duit ni, tolong maafkan saya. Nak ambil ya RM100. Maafkanlah saya tersilap cakap. Kan? Tu ada kaitan juga dengan saman-saman tu. Kan? Bila dia saman, berarti dia tuntut. Kalau kita boleh bayar, okey aku halalkan, aku maafkan. Okey, selesai. Macam mana tu sekali, ini syarat yang keempat. Kena selesaikan urusan kita dengan dia. Settle balik. Jika itu ada kaitan dengan harta atau yang serupa, maka ia harus mengembalikannya, pulangkan balik. Jika itu ada kaitan dengan sumpah ataupun mengumpat dan sebagainya, tuduhan, fitnah dan yang serupa, maka harus minta maaf. Apa cara pun, WhatsApp ke, menghadap muka ke, melalui orang pun boleh. Kalau kita pergi menghadap dia, nanti dia angkat pisau pula, angkat pistol tembak. Kita melalui orang, so minta maaf. Boleh je. Dan jika itu ada kaitan dengan umpat-mengumpat, maka ia harus minta dihalalkan. Sebab itu terlibat dengan maruah. Tu kita tembak, kita main forwardnya ni. Orang sebar masuk Facebook kita, dia ni kena tangkap pasal. Forward. Padahal fitnah orang. Orang buat-buat cerita. Kita punya seronok macam percaya je ni. Hantar. Maka terlibat dengan fitnah. Dia Masya Allah. Minta halal daripada dia. Ni tak tahu, tak kenal ustaz ni, artis mana ni, Indonesia punya artis, kita sebar je. Tu dia nak pergi minta halal macam mana kat dia ni. Jangan berani-berani. Kena nasihat pada tangan. Tangan, jangan. Hati-hati kau. Banyak lagi benda kita boleh sebar, gamak di Gaza, sebar. Sebar bukan tujuan nak malukan orang tu, tak. Gambar, tujuan kita nak naik semangat orang. Mungkin kita tak mampu tindak, tapi mungkin gambar tu sampai kepada orang yang boleh tindak, dia boleh tindak. Contoh banyak gambar disebar-sebar sampai kepada orang yang buat tunjuk perasaan di New York ke mana ke. Dia orang boleh tindak dengan begitu, dahsyat. Boleh beri tekanan pada kerajaan dia dengan gambar yang kita sebar. Bukan tujuan nak malukan orang dalam tu, dah. Niat kita bukan itu. Niat kita nak naikkan semangat orang. Tujuan kita. Dan itu pun juga untuk naikkan simpati orang, bantuan orang dan sebagainya. Kita ni Masya Allah, itu perjuangan yang simple yang kita boleh buat. Pahala tu, pertolongan pada orang yang susah, kita tolong forward je benda tu. Allah Masya Allah. Ni tidak kadang-kadang benda gambar-gambar macam tu kita tak nak sebar. Maka kita seolah simpan dan tak ada sumbangan kita untuk naikkan semangat orang. Di Malaysia kita ni tak kuat sangat semangat nak
nak bagi tekanan pada kerajaan tu, dia Masya Allah di depan White House tu boleh buat tunjuk perasaan orang sembahyang atas padang depan White House. Tu tekanan-tekanan pada kerajaan dia. Walaupun tak berjaya, tak kisah, yang penting usaha kita. Allah nak nilai bukan kejayaan, keputusan. Allah nak nilai usaha. Kita ada usaha ke tidak? Jika itu ada kaitan dengan harta, dan jika itu ada kaitan dengan umpat-umpat, maka harus minta dihalalkannya. Seseorang yang berbuat dosa harus segera bertaubat. Bila ia bertaubat hanya dari sebahagian dosa saja, maka yang diampun juga hanya sebahagian dari dosa sahaja. Dan dosa yang lain masih tetap tidak diampun. Maksudnya, dia tak sembahyang, dia tak puasa. Ada haji, time peluang dia pergi haji, dia tak nak pergi haji, dosa tu. Kan? Tapi dia bertaubat yang sembahyang je. Puasanya tetap dosa, yang tu tetap dosa. Jadi kalau nak semua, kena sebut. Kalau dosa besar ni, elok khusus. Ya Allah, aku bertaubat daripada dosa aku yang ni. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, aku pernah terlibat. Kena sebut. Banyak sekali ayat Al-Quran, hadis Nabi dan kesepakatan para ulama yang mewajibkan kita untuk segera bertaubat. Ayat Quran dulu, Imam Nawawi seperti biasalah. Sistem dia, cara dia, bila datang satu tajuk, dia bawa ayat Quran berkaitan, baru letak hadis. Antaranya, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu sekalian berjaya. Tuflihun, berbahagia ada terjemahan, tapi berjaya. Kamu akan berjaya dengan taubat. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohonlah ampun kamu sekalian kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah padanya. Apa beza minta ampun dengan taubat? Ada sikit bezanya. Sebab tu taubat mesti istighfar. Nak taubat, mesti istighfar. Istighfar tak ada syarat tadi. Tak perlu syarat 3 tu. Istighfar. Tapi taubat perlu syarat tu. Nak bertaubat mesti ada istighfar. Tapi istighfar saja belum taubat. Belum cukup taubat kalau istighfar saja. Faham tak? Kalau istighfar saja, astagfirullahaladzim, belum dikira taubat atas dosa tertentu yang tak semayang bersama tadi ni. Belum. Yang tu kena cukup syarat ni. Dia kena kembali semayang, kena menyesal dengan istighfar dan sebagainya. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan istighfar ni atas dosa-dosa kecil. Adapun taubat atas dosa besar. Tapi taubat tu kena ada istighfar. Satu lagi istilah yang Allah guna dalam Al-Quran, maafkan. Maaf, apa dalam surah Ali Imran tu, Allah fa'fu, surah Imran, Allah maafkan dan Allah ampunkan dosa. Jadi ampun dosa berkaitan dosa besar, adapun maaf ni berkaitan dosa kecil. Qala Allah Ta'ala, ya alladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Demi Allah, Nabi bersumpah. Demi Allah, sesungguhnya aku ataupun saya membaca istighfar. Istighfar ni minta ampun dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali setiap hari. Bagi Nabi 70 tu pun banyak sangat. Kan, kita janganlah 70 je. Kan? Nabi memang tak ada langsung silap dosa. Tu pun istighfar taubat 70. 100 kali. Ada riwayat lain 100 kali. Maksudnya Nabi kata lebih daripada 70. Sehari semalam. Kita yang setiap detik mungkin terlibat dosa. Tengok sana dosa, tengok sini dosa. Cakap tu terlibat silap. Dengar pun silap juga. Dosa juga. Kan? Macam-macam jenis dosa. Takkan nak 70 je. Kan? Itu untunglah juga kalau ada pun 70, ada pun 100. Alhamdulillah juga. Ni sampai sehari langsung tak ada istighfar. Kan? Lepas mayang tak ada nak istighfar, cuih bangun tu. Kan? Bangun. Cuih bangun.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pulak tu pergi jalan. Nabi kata siapa istighfar lepas semayang 3 kali. Istighfar 3 kali, Allah ampun dosa dia walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Berapa juta, trilion, bilion buih di lautan. Dosa dia banyak tu pun Allah ampun. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu terlibat dengan dosa kecil. Dosa kecil dia banyak, Allah padam. Dengan istighfar tadi ni. Tapi kalau baca Sayyidul Istighfar, dah ada dalam tu minta ampun dan minta taubat. Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Sehingga Nabi kata siapa yang baca Sayyidul Istighfar pagi sekali, kalau dia meninggal siang wajib syurga, maksud terpadam semua. Baca petang, malam meninggal, syurga bagi dia. Jangan lupa, walaupun sekali. Itu kuatnya, hebatnya penghulu istighfar. Dalam hadis yang seterusnya, qala Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia sekalian, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, minta ampunlah kepadanya. Sungguhnya aku bertaubat kepada Allah pada satu hari 100 kali. Dalam riwayat ni 100. Jadi bagi Nabi 100 itu terlampau banyak. Kita janganlah 100 sahaja. Sedangkan istighfar, kau boleh istighfar yang ada wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih pun ringkasnya okey tu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada taubat. Jangan kalau astagfirullah itu istighfar sahaja. Bagus, tu zikir juga, dapat pahala, dapat Allah ampun, tapi terlibat dengan dosa kecil. Adapun dosa besar, mesti ada kalimah taubat. Aku bertaubat pada engkau. Wa atubu ilaih. Sebab tu dalam hadis tadi ni, Nabi kata, aku bertaubat. Dan hadis ni juga, Nabi kata, taubatlah dan minta ampunlah. Jadi kalau istighfar saja, tak terlibat dengan taubat. Sebenarnya daripada Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati 'abdi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Muttafaqun alaih. Maksudnya sungguhnya Allah ni maha gembira sangat. Maha gembira sangat. Gembira sebab apa? Kerana bila seorang hambanya bertaubat, Allah sangat seronok, sangat gembira. Pasal hambanya mau bertaubat. Melebihi, ni nak gambar gembira yang paling hebatnya, paling gembira, paling seronoknya. Melebihi seorang yang hilang sekalian harta benda dia di tengah padang pasir. Dia musafir, naik unta, bawa makanan, harta benda, duit, emas semuanya bawa. Tiba-tiba unta dia hilang. Tinggal dia seorang terkontang-ganting. Makanan tadi tu, nak beli barang pun duit di situ. Kan? Menggelabah lah kita kalau jadi macam tu. Tak ada siapa nak minta tolong dah. Tiba-tiba nampak balik, jumpa balik. Dapat balik unta dia tu. Cek-cek tak ada satu barang yang hilang pun. Unta dia pergi mana, datang patah balik. Kan? Punya seronok tak? Oh, seronok. Macam sambung balik nyawa kita tu. Kan? Kita bukan bak unta. Hilang handphone pun dah cukup lah. Kan? Hilang handphone macam nak mati tau. Mana handphone saya? Allah, handphone saya sudah menggelabah. Saya baru ni pergi Singapura dengan satu rombongan. Ada kot orang ikut saya ni. Jadi pergi-pergi, bas singgah kat nak pergi tandas lah. Jadi bas singgah kat satu, bukan ada stesen minyak je. Minyak Petronas. Kita pun kalang kabut pergi kencing. Jubah ni kalau letak phone dalam jubah, kita angkat jubah tu bergedebak bila jatuh. Jadi selalu saya buka, tak dulu tang ni. Atas benda-benda yang boleh tak lah. Itu barulah dah selesai tu ambil lah balik. Selalunya. Kali dah kalang kabut, dia orang kata cepat Ustaz cepat Kita pun keluar terus. Naik bas jalan dah. Jalan dia orang kata nak tengok berapa minit lagi. Kita pun nak buka lah. Wes. Mana phone aku? Menggelabah. Kan? Menggelabah. Macam nyawa hilang lah tu.
Macam malaikat maut dah mai cabut nyawa. Aduh. Menggelabah muka merah lain macam. Apa Ustaz ni? Mula tak cerita ke orang. Pegang-pegang. Ada apa Ustaz? Orang lain terkejut. Bukan saya terkejut. Orang lain tengok muka saya terkejut. Ada apa Ustaz ni? Menggelabah macam ni Ustaz. Handphone saya tertinggal dalam tandas. Allah mujur, dia kata, driver tu kata, Allah hikmahnya dia silap jalan. Patut nak masuk ke apa tu, Woodland kan, apa nak masuk border nak pergi Singapura tu macam ni terus, dia silap simpan, dia guna kot ni. Kalau dia kata nasib baik saya silap tadi Ustaz, kalau tak silap ni memang tak boleh patah balik dah sampai Singapura lah kita kan. Allah bagi dia silap jalan kerana nak selamat handphone saya. Tu hikmah. Ada satu musibah menyelamatkan orang lain. Dia kata alhamdulillah, saya pun alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, syukur pada Allah Ta'ala bagi silap jalan. Dia kata bolehlah U-turn pergi Petronas tadi, ada balik, alhamdulillah, ada orang ambil lah simpan, jumpa. Jadi itulah, kerana satu musibah menyelamatkan yang lain. Kita tak boleh kata apalah kau silap jalan ni apa. Mungkin ada benda yang Allah nak selamatkan kita. Itu hikmah dia. InsyaAllah. Handphone je habis nyawa. Jumpa balik, ya Allah, macam sambung nyawa 100 tahun lagi. Kan? Mana tidaknya nak masuk Singapura, dia pakai barcode apa benda scan tu, duduk dalam ni. Orang mesej apa semua. Allahu Akbar. Semua akaun kita semua ada. Sedialah. Kita dengan handphonenya. Ni cerita dulu, cerita unta dengan barang makanan. Kita barang makanan hilang tak heran sangat. Kan? Saya beli dah tadi roti nasi bungkus, tinggal tak apalah, bagilah sedekah orang. Tak heran kan? Tapi handphone ni, ya Allah. Zaman sekarang ni kan. Aduh. Rosak handphone, ya Allah. Menggelabah nak korek balik nombor telefon orang tu macam-macam kan. Jadi itu cerita dia kan. Dia nak sebutnya gembira sangat bila jumpa barang yang berharga hilang, jumpa balik. Seronok sangat kan. Saya macam tu juga bila naik bas, seronok orang tengok muka tu lain macam yang ceria kan. Kalau tempat lain tak melompat dah. Ni dah kita pakai jubah, kontrol kan. Tak mau nak melompat sangat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah asyaddu farahan, Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba ketika hamba tu bertaubat. Dengar suara dia bertaubat, Allah seronok gembiranya kerana dia dah kembali pada Allah daripada sesat jalan hidup dia tu, kembali pada Allah. Lebih dahsyat gembiranya daripada seorang lelaki yang bawa kenderaan dia di tengah padang pasir, famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu, tiba-tiba unta dia tadi hilang, atas untanya ada makanan, minuman, harta benda dia. Fa'isa minhu, sehingga dia dah cari sana naik bukit tak jumpa unta dia. Sana tak jumpa, dah penat dah. Penat tak terdaya nak lari, dia pun tertidur kat pokok. Fabainama huwa kadzalik, dia duduk rehat-rehat tunggu tidur lena. Bangun balik, idh huwa biha qa'imatun 'indahu, bangun tengok unta tu duduk sebelah dia balik. Rupanya salah tempat parking. Kan? Macam kita kadang-kadang kan, siap parking blok lain, pergi cari blok lain. Nombor tiang sama. Tapi nombor blok tak ingat. Dia ingat tiang 15. Sana blok A, ni blok B. Kita cok, mana kereta saya? Dah report polis dah, macam dah. Rupanya polis kata, kau salah blok sana. Oh, dah ada elok itu ni. Fa'akhadahu bi khitamiha thumma qala min shiddati farahin, dia punya seronok dapat balik barang dia tadi ni, punya gembira sehingga dia tersilap cakap, tercacul dia. Sasul apa? Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau lah hamba aku lah Tuhan kau, ya Allah. Salah, silap, sasul. Kan orang seronok kadang-kadang dia cakap tu tahap, dia cakap lain tapi dia tak ingat apa dia cakap. Kan? Itu dia. Ya Allah, engkau hamba aku lah Tuhan kau. Silap. Terbalik. Kan? Allahu Akbar. Akhta'a min syiddatin farah. Dia tersilap kerana terlalu gembira sehingga tak sedar apa yang keluar. Cakap. Dia hati-hati kita. Tercakap benda yang bukan-bukan yang dah bahaya tu. Jadi sebab tu kita tak boleh dalam dua keadaan ni, tak boleh banyak cakap. Marah sangat dengan seronok sangat. Jangan cakap.
Kadang tersilap. Time marah tu, maki habis. Ya, suami isteri pun boleh jadi cerai. Apa anak pun boleh cakap macam derhaka lah apa semua. Time marah, bila sejuk menyesal pula. Kan? Jadi marah sangat, dengan seronok sangat, jangan cakap apa-apa. Jangan buat janji apa waktu tu. Biar tenang, waktu tenang. Hadis seterusnya daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, atau namanya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi, orang Yaman. Dia orang Yaman. Kampung Daus, satu kampung, satu daerah dengan Sayyidina Abu Hurairah. Dan ramai lagi orang Daus daripada Yaman ni yang masuk Islam di tangan dia orang masuk Islam dengan seorang pendakwah, Amr bin Tufail. Amr bin Tufail ni lah orang pertama kampung Daus, pemimpin masyarakat kampung Daus, pergi ke Mekah zaman Nabi baru dakwah Islam cara rahsia. Cara terang-terang, baru mula. Sehingga bila dia sampai je ke Mekah, sampai ke checkpoint mula tu, seperti biasa orang luar dia kena buka baju. Nak masuk tawaf telanjang. Kecuali orang dia buka baju dia, telanjang semua, orang Mekah bagi baju pinjam. Boleh pakai. Tu jahiliah punya, zaman jahiliah. Jadi dia ni orang terkenal, orang pemimpin masyarakat. Jadi orang bagilah dia pakaian. Dia pun masuk ke Mekah, orang pesan kat dia, engkau bila masuk Mekah, engkau jangan dengar apa cakap-cakap Muhammad. Muhammad ni tukang sihir. Kau dengar cakap dia, kau kata terpengaruh makan sihir dia. Bahaya, jangan. Muhammad ni bin ni. Kan? Dia sikapnya dia akan ada di kawasan masjid dekat Kaabah. Kau jangan dengar. Kau boleh kau tutup telinga ni. Ambil barang sumbat telinga kau. Dia pun takutlah, bila ditakut-takutkan, jadi takut dia pun. Ambillah sumbat telinga. Pergi jalan. Ketika sampai di Kaabah, maka Amr bin Tufail ni tengok, ni kot orangnya, Muhammad ni, yang kata orang tukang sihir tu. Tapi nampak muka ceria, muka jernih, muka bercahaya, muka lembut, bukan muka jahat. Bukan muka penipu ni. Macam mana dia orang kata dia jahat? Dengarlah dia duk baca setengah Nabi tengah semayang. Dia jadi teringin nak dengar apa yang Nabi baca tu. Yang dia kata sihir ni. Sihir ni biasa jampi pu. Ni baca tenang elok je. Dia pun nak dengar. Bukalah. Buka dengar semua ayat Quran. Hati dia luluh terus. Bila dengar ayat Quran. Jadi jinak terus hati dia. Jadi dia makin dekat dengan Nabi. Tanya apa kau baca? Aku sekian-sekian ceritalah Quran. Akhirnya dia pun syahadah terus masuk Islam. Di situ. Masuk Islam, maka dia sekian tarikh dia nak balik kampung dia. Dia pergi widak dengan Nabi lah, bagi tahu nak balik. Maka Nabi kata, kau sampaikan Islam ni kepada orang kampung kau. Dia ceritalah kampung dia ni ada 3 berhala besar yang jadi tempat sembahan utama lah berhala tu. Nabi beritahu yang ni tak boleh. Dia berazam balik nak hancurkan berhala tu. Terus dapat Islam balik nak hancur berhala terus. Jadi Nabi seronok dengan dia punya usaha dia, niat dia, azam dia. Nabi hadiah tongkat ke dia. Kan? Dan dia minta, ya Rasulullah, mintalah sesuatu yang aku boleh bawa balik supaya aku boleh dakwah, ajak orang pada Islam. Nabi bagi tongkat kat dia. Dia pun balik pegang tongkat. Maaf tu kali kedua. Kali pertama Nabi doakan supaya kau ada cahaya. Dia pun tak tahu apa cahaya. Dia pun balik jalan-jalan tengah bukit-bukit yang ada bayang gelap-gelap, nampak cahaya. Pusing ni cahaya. Pusing. Baru dia sedar cahaya tu datang daripada dahi dia. Setelah doa Nabi tadi. Dia lagi takut. Dia takut, orang kampungku tengok pelik macam ni, lagi sembah aku pula ni. Kan? Dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah tolong pindahkan ni, jangan bagi ada cahaya ni, nanti orang kampung dia akan anggap dia sebagai berhala sembahan dan sebagainya. Nabi doakan dipindahkan kepada tongkat dia. Nabi hadiah tongkat. Jadi tongkat dia yang ada cahaya. Dia balik. Orang pun cerita, dia ni fulan balik Mekah dapat tongkat hebat, ada cahaya. Orang pakai main nak tengok. Tu peluang dia cerita. Aku di Islam, Nabi jumpa Muhammad gini sebagainya. Orang dah mula terpengaruh. Sampai satu peringkat, dia rasa dia berani dah untuk robohkan berhala tu. Dia pergi pada berhala, dia bawa bahan bakar semua, dia bakar. Orang kata, jangan, nanti Tuhan kau akan murka pada kau, kena azab begini. Dia yakin dengan agama Nabi Muhammad.
Maka dia tak risau. Bakar, ketuk satu dua rumah, hancur habis semua, tak ada apa pun bencana. Habis semua orang kampung dia ikut agama Nabi Muhammad SAW. Termasuk Abu Hurairah dan juga Abu Musa Asy'ari ni. Kan? Itu cerita Islamnya orang kampung Daus. Ramai masuk Islam dan hijrah ikut Nabi ke Madinah. Antara yang masuk Islam tapi tak sempat jumpa Nabi, itu cerita Uwais Al-Qarni tu. Dia dapat Islam daripada orang macam tu lah. Tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Jadi Musa Asy'ari ni, Asy'ari ni mana bulu. Rambut Asy'ar, rambut bulu. Digelarnya sebab atuk dia lahir-lahir dah bulu penuh kat dada. Bulu macam orang dewasa dah. Kan? Jadi digelar Asy'ar, keturunan tu semua Bani Asy'ar. Asy'ari ni. Kan? Dan dia terkenal Musa Asy'ari ni orang yang suaranya sedap, lunak bacaannya. Tapi katanya Nabi bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala sentiasa membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat jahat pada waktu siang. Maksudnya Allah menanti-nanti bila lah dia nak taubat. Dia dah buat silap tadi, bila. Tengok satu hari ni sampai 24 jam tak taubat lagi. Tunggu pula besok. Sebab tu bila dia bertaubat, Allah gembiranya. Allah gembira. Sebab dia dah kembali kepada jalan yang baik. Dan membentangkan tangan. Istilah bentang tangan ni maksudnya mengalu-ngalukan. Bukan kata Allah ada tangan. Nah, ini bahasa kiasan. Bahasa balarah tu. Membentangkan, mengalu-ngalukan taubat seorang yang pada waktu siang, kalau untuk menerima taubat orang yang berbuat jahat pada waktu malam. Adakah ini menandakan kita buat dosa siang, kita taubat malam? Tak boleh taubat siang dah. Bukan itu pahamannya. Tapi Allah menanti sangat sampai waktu malam ni kau tak taubat lagi ni. Nanti bila. Tu. Tapi kalau kita buat sekarang, lepas itu kita sedar kita bertaubat, lagi bagus. Kan? Jangan biar lama. Sebab dalam ayat Quran Allah Ta'ala bersabda, wasari'u ila maghfiratin. Segeralah kamu, cepat-cepat. Ni perintah Allah suruh cepat. Cari keampunan Allah dengan taubat dan cari jalan syurga. Segera. Jangan tangguh-tangguh. Jadi termasuk orang yang mencari keampunan Allah, mencari taubat Allah adalah orang yang hadir majlis. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang baik. Ini Allah janji dengan keampunan. Segera dia mendatang. Jadi sehinggalah Allah duk mengharap orang buat silap supaya bertaubat cepat. Benda tu berlaku setiap hari. Siang pun Allah menanti-nanti, malam pun Allah menanti-nanti. Siang malam. Yang demikian itu berlangsung terus sampai matahari terbit dari sebelah barat. Maksudnya dah kiamat. Sampai kiamat Allah menanti taubat orang. Taubat orang Islam. Sampai kiamat. Jadi bila matahari dah naik daripada barat, berarti dah tutup pintu taubat. Pintu taubat ni akan ditutup dengan dua keadaan. Satu, matahari naik daripada barat. Sekarang ni daripada timur kan. Naik daripada barat songsang. Dah tutup. Orang tu baru nak taubat, Allah tak terima. Orang tu baru nak masuk Islam daripada sebelum Islam. Lepas matahari dah naik macam tu daripada barat, Allah tak terima lagi dah Islam dia. Dia ucaplah syahadah 100 kali pun. Allah tak terima dah. Dia taubat sampai keluar air mata berdarah, Allah tak terima dah. Tutup nak pintu taubat. Kedua, pintu taubat ditutup, iaitu dengan sampai roh dikengkung setiap orang. Itu atas individu. Yang tadi kiamat alam ni lah kan. Ni atas individu. Orang tu nak mati, roh sampai sini dah. Tandanya, dia akan menyawa bunyi kasar tu. Dia bunyi kasar macam tersekat-sekat kat sini. Tu tanda dah sampai kengkung dah. Kalau waktu tu aku nak taubat. Ada orang waktu tu dia lama. Nazak dia sampai sangkut kat sini, dia lama. Tersangkut tu mungkin 5 hari ke berapa hari. Na'udzubillah. Kadang-kadang sedar sekejap, nak cakap juga. Kan? Jadi kalau waktu tu, kalau dia bertaubat pun Allah tak terima lagi. Kalau dia baru nak masuk Islam pun kata ulama tak diterima lagi dah. Sebelum boleh. Kan? Ataupun waktu tu baru nak wasiat harta. Tahu mana waktu tu tangan ni bila anak-anak letak pen ke apa, so zam sikit, jadi sign dah. Kalau tahu waktu tu dengan waktu ni, waktu engkau suruh dia sign, waktu dia dah azab macam ni, dah tak boleh, tak sah dah.
Sebab harta waktu tu bukan lagi hak milik dia. Rumah nama dia bukan hak dia lagi dah. Keretanya, duit emas, apa-apa segala bukan dia punya lagi dah. Sebab dah pindah milik kepada pewaris. Belum mati lagi. Baru sampai situ. Dah pindah milik dah. Dia tak berhak lagi nak wasiat, nak bagi tahu buat tu buat ni dah. Tak boleh. Tak terpakai lagi dah. Bukan hak dia lagi dah. Tapi Masya Allah, ada seorang, yalah banyak kita jumpa, ada orang yang Allah mudahkan roh dia. Duk sembang elok. Tak tahu dia rasa, kaki kok sejuk ni. Kan? Sejuk main ke pinggang ni. Sejuk ni. Ambil simut, tutup aircon, tutup kipas. Rasa sejuk dia. Apa ni kamu tak tutup aircon kan? Tutup dah semua, sejuk dah. Tutup dah semua. Orang lain rasa panas berpeluh. Dia rasa sejuk ke kaki. Terus roh dah naik. Daripada kaki ke lutut. Duk sembang elok. Tak apalah. Itu ngantuk nak tidur. Tidur habis nyawa. Allah mudahkan roh dia. Mungkin ada benda kebaikan yang dia buat sehingga Allah memudahkan keluarnya. Masya Allah. Hadis satunya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat sebelum ajal datang, maka Allah menerima taubatnya. Sebab itu Allah terima. Yang keenam, daripada Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhuma. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung akan menerima taubat seseorang sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, kengkung lah. Sebelum sakaratil maut, kengkung tu. Waktu tu Allah masih terima taubat. Sebelumnya. Kalau selepas tu, dah sampai situ, dah tutup. Lepas tu wajib bagi kita untuk talqinkan dia la ilaha illallah. Talqinkan dia la ilaha illallah supaya itu perkataan last dalam hidup dia. Dan kalau sebelum tu, mungkin nampak dia sihat lagi, kita ajak dia bersama-sama istighfar, minta ampun, minta taubat pada Allah. Dan wajib juga bagi kita untuk tanamkan dia husnuzan pada Allah. Biar dia baik sangka pada Allah. Jangan kita tanamkan dia buruk sangka pada Allah. Macam mana tu? Baik sangka, kita seolah katalah dia ni memang ahli maksiat dosa. Semayang tak pernah apa sebagainya. Tapi dia orang Islam. Kita jangan kata, engkau ni, habislah engkau tak nak semayang, habislah malaikat hantar engkau nanti tengoklah. Kan, habis neraka engkau tak tahulah. Dalam mana aku pun tak tahu. Semayang tak pernah apa engkau ni. Jadi dia terbayang, alamak kena azab. Mati dalam keadaan macam tu, dapat yang tu. Sebab dia sangka azab. Dia menyangka dia kena azab, dapat azab. Jadi wajib bagi kita, walaupun dia jahat macam mana pun, tetap kena bagi husnuzan. Baik sangka, bagi dia sangka baik pada Allah. Contoh, dia sakit, memang dia ahli maksiat tak semayang, tak apalah, bertaubat. InsyaAllah Allah Maha Pemurah. Allah ampun, Allah sanggup ampun semua dosa. InsyaAllah Allah tetapkan tempat engkau bersama orang yang salih. Taubat sekarang, astagfirullah. InsyaAllah tak ada masalah. Walaupun dia jahat, walaupun dia ahli maksiat, katalah waktu tu dia, bayang Allah, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah mudah aku dapat syurga, amin. Dan saya dapat syurga, terima kasih, tolong doakan, amin. Dia punya sangkaan baik pada Allah, mudahan Allah terima yang tu. Allah ampun dosa dia, Allah bagi sangkaan baik. Ini satu kewajiban bagi kita. Jangan kita tengok, dia ni memang jahatnya, kan? Cerita neraka lah kat dia, padan muka dia. Dia kena neraka semua kat dia, elak kali yang kita terheret sekali. Kita jadi sebab. Kan? Na'udzubillah. Biar kita jadi sebab, dia masuk syurga. Kan? Kalau Ustaz Iqbal sampai, beritahu kita stop. Satu hadis lagi panjang dia. Dia banyak. Apa kita baca sikit apa cerita hadis ni? Zir bin Hubaish, dia berkata, saya telah datang kepada Safwan bin Asal. Safwan bin Asal. Ia menanyakan tentang mengusap kedua sepatu, khuf. Hukum khuf. Ni nak bawa cerita ni, tapi tak sampai kita punya fokus kita lagi, iaitu tentang taubat. Jadi cerita tentang, dia tanya khuf. Sapu khuf ni hukum macam mana. Kan? Kemudian dia bertanya, ada apa kamu datang ke sini, wahai Zir? Saya menjawab,
untuk mencari ilmu. Oh, jauh ni. Safwan, Zir pergi jumpa Safwan nak tanya tentang hukum khuf. Jadi Zir ni jalan jauh ni, perjalanan yang jauh. Saya tak ingat dia tempat di mana, perjalanan jauh lah. Pergi nak jumpa semata Safwan, sahabat Nabi. Mungkin Zir ni bukan seorang sahabat. Dia nak murid tabi'in. Dia pergi jumpa sahabat nak tanya hukum tu. Maka saya menjawab, untuk mencari ilmu. Datang ni nak belajar lah ni. Ia berkata, sungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu, kerana senang ni gembira terhadap apa yang dicari. Ni orang yang datang dengan daripada rumah. Sebab tu saya kata, datang daripada rumah niat nak datang majlis ilmu, nak belajar ilmu. Jangan main start kereta sampai majlis. Di rumah kita tak terbayang nak datang majlis ilmu. Kebanyakan kita ialah nak datang mana, ada kuliah hari ni. Tu maksudnya dia ada niat tu. Anak-anak tanya ke suami, saya nak pergi mana ni, cuti-cuti ni. Ni nak ada majlis, ada kuliah kat Masjid Al-Falah. Nak pergi ya. Tu maksud dah ada niat untuk ilmu. Bukan mesti pejam mata, nawaitu aku pejam mata punya tu, tak payah. Lintasan je. Kan, duk usolli nak menuntut ilmu pula. Tak payah. Dia hanya lintasan dia. Lintasan dia nak pergi belajar. Berarti dia ada niat untuk ilmu. Cuma kita daripada rumah, selalu saya sebut dalam tajuk niat tu, janganlah kita satu je niat kita. Datang apa nak pergi menuntut ilmu. Takat tu je. Dapatlah fadilat menuntut ilmu, banyaklah kelebihan dia. Tapi banyak lagi benda yang boleh kita dapat untung, tapi kita tak dapat. Niat dia tak ada. Niat dia apa lagi? Selain menuntut ilmu. Nak apa ni? Nak menunai hajat seorang Muslim. Nak menggembirakan seorang Muslim. Nak apa lagi? Nak bersilaturrahim sesama kaum muslimin. Nak menjayakan majlis ilmu. Ta'awun alal birri wa taqwa tu. Dengan sebab kita, majlis berjaya. Kita sahamnya. Kan? Nak cari keampunan Allah. Nak cari taubat Allah. Nak cari keberkatan hidup. Tu banyaklah, kita boleh cabang-cabangkan. Banyak lagi benda yang boleh kita gambarkan niat. Ada ulama', sebab tu dia kadang nak keluar pintu tu pegang dulu. Gambarkan niat dia. Sebanyak benda. Kan? Niat apa lagi? Nak bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan. Ni datang ni nak bersyukur atas nikmat Allah. Daripada rumah kita dah dapat fadilat tu. Jadi dia datang nak untuk ilmu. Kembali pada hari ini. Dia berkata, sungguhnya malaikat akan bentang sayapnya. Daripada rumah malaikat bentang sayap. Bukan bentang sayap, kita pijak-pijak sayap dia, sakit pula dia. Ada. Berarti tanda redha. Malaikat ni sentiasa naungi dia. Payung dia. Dengan doa malaikat, dengan istighfar malaikat untuk dia. Kita keluar dengan niat tadi, malaikat tolong istighfar untuk kita. Niat untuk ilmu tu. Kan? Dan bukan malaikat je. Bila kita niat macam tu, istighfar tu datang daripada malaikat. Datang daripada pokok-pokok. Datang daripada binatang mana pun. Sehingga kata Nabi, sehingga ikan di laut pun akan istighfar untuk kita. Sebab ikan di laut pun beristighfar. Istighfar tu sampai kat kita. Sebab kita niat. Semut dalam lubang dia pun, dia beristighfar juga semut pun. Sampai kat kita. Kan? Tu kalau orang niat yang baik. Mencari ilmu kerana senang terhadap apa yang dicarikan. Malaikat tadi ni, doa dia. Saya bertanya bahawasanya saya masih belum jelas betul tentang cara mengusap kedua sepatu khuf tadi sesudah berak, maksud buang air besar lah, batal wuduk, dan kencing. Sedangkan engkau adalah salah seorang di antara sahabat Nabi SAW, Safwan ni. Maka saya datang ke sini untuk menanyakan padamu, apakah engkau pernah mendengar beliau menjelaskan masalah itu? Kan? Ia menjawab, betul. Beliau menyuruh kami bila dalam perjalanan atau dalam berpergian, maksud musafir, supaya tidak melepaskan sepatu selama 3 hari 3 malam, kecuali kerana janabah, maksud ada besar. Kalau takat ada kecil, tak payah buka kasut tu selama 3 hari. Tapi, dan kita batal wuduk macam mana? Batal wuduk, muka macam biasa, tangan sapu basuh macam biasa, sapu rambut, kaki kita sekadar satu jari ni basahkan, cek atas dah cukup. Tak payah basuh. Gosok-gosok tak payah. Air sikitnya, cek belah atas tapak kaki kita tu. Bukan, bawah, atas. Cek sikit. Kalau dia sapu bawah, atas tak sapu, tak boleh. Kena atas.
bawah tak sapu pun tak apa. Walaupun satu jari, tak payah ulang 3 kali pun tak apa. Lebih lagi sunnah besar sikit lah, bukan satu jari. Sunnahnya kita basahkan kanan dan kiri kita tapak tangan. Yang atas, yang kiri letak di ujung kaki belah tapak bawah. Yang kanan daripada betis. Sapu berselang macam tu. Faham tak? Daripada betis, ni betis. Ni jari kaki belah bawah. Jadi kita sapu 2 macam tu. Cukup. Jadi 2 tangan berperanan sapu. Itu sebaiknya. Tapi kalau sapu satu jari cek, itu pun dah cukup. Pergi semayang. Tak payah basuh kaki. Ada syarat banyak lah, saya tak sebut di sini detail tentang tu. Jadi tentang khuf. Syarat khuf. Jadi macam contohnya kalau orang Gaza tu ada khuf, dia cukup dengan macam tu je. Selama 3 hari. Kalau dia musafir. Kalau tak musafir, 1 hari 24 jam. 1 hari semalam. 24 jam dia boleh pakai. Kalau dah cukup 24 jam daripada mula pakai, dah sampai 24 jam dah ni. Tak buka kaki. Sekarang dah cukup 24 jam, kena buka juga. Basuh juga. Baru mula balik 24 jam. Tentang khuf ni banyaklah syarat dia, saya tak detail tadi. Saya bertanya lagi, apakah engkau pernah mendengar beliau menceritakan tentang cinta? Ia menjawab, betul. Kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, kemudian tiba-tiba ada seorang badui memanggil Nabi dengan suara keras, "Wahai Muhammad." Dia panggil dengan suara kuat dia tu bukan macam nak tengking, nak marah, nak bergaduh. Tapi memang budaya dia cakap kuat. Kan? Macam saya lah, suara lantang ni kan. Tak ada mikrofon boleh dengar apa belakang. Memang dah duduk kampung kan. Duduk kawasan Bendang. Masa kecil-kecil dulu panggil member, "Oi, oi." Jadi dah biasa dengan cakap kuat. Orang Badui yang tu lah. Dah biasa cakap kuat di padang pasir. Kita ni orang Selangor, memang orang Selangor ni orang cakap pelan. Duduklah rumah je. Cakap, memangnya. Kadang kita, apa dia? Tak dengar. Memang kita dah, masa di Mesir dulu kita tahu dah. Jenis lembut-lembut ni, bersopan sangat ni, banyakkan kawasan Selangor, Lembah Kelang ni. Jenis lebih kurang ni, ni mai Kedah ni. Sebab di Mesir ni kita kena tunjuk kasar. Apa? Kena tu. Cakap dengan dia orang ni. Dia ni. Jadi kadang orang Selangor ni, dia naik bas pun, bila dia orang lelaki ni, tahu je lah nak kesempatan dengan perempuan ni, nyek. Tak break pun dia pun buat macam tu. Jadi kalau kena orang Kedah, perempuan dia, aib, ya Allah roh. Wah, perempuan ni pun. Orang Selangor, apa dia macam ni pula? Apa macam ni lah. Lembut je, tak berani. Lagi dia buat. Dulu kita duk kenal macam tu lah. Okey, suara keras. Dia kata, "Hai Muhammad." Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan suara keras juga. Nabi jawab suara keras supaya sahabat-sahabat tak anggap kawan tu nak bergaduh. Kalau Nabi jawab pelan, dia ni main cari pasal ni, nak tumbukkan Nabi ke? Kan? Jadi Nabi, ada apa? Tunjuk mesra. Jadi Nabi rasa tak terancam. Sahabat pun rasa Nabi tak terancam. Kan? Itu teknik Nabi. Ha'um ni, ada apa? Maka saya berkata kepada Arab Badui itu, cuba, pelan sikit suara engkau cakap dengan Nabi ni. Kan? Nasihat dia. Dan engkau benar-benar dilarang berkata seperti itu, tak boleh. Ni Islam larang kau cakap kuat-kuat, nada tinggi. Arab Badui itu berkata, demi Allah saya tak biasa dengan cakap pelan. Dia kampung Banat tu, mana biasa cakap pelan. Cakap kuat-kuat. Dan orang Badui itu berkata lagi, bagaimana seorang mencinta sekelompok orang tapi ia tidak boleh berkumpul bersamanya. Maksudnya bagaimana kedudukannya. Saya nak duduk kawan-kawan dengan dia orang ni, masuk sahabat Nabi depan-depan, nak kawan dengan dia tak boleh. Saya tak pandai, jahil, tak rajin beribadah, tapi saya suka duduk dengan dia orang ni. Hati itu suka. Bagaimana keadaan saya? Maka Nabi lantas bersabda, anta ma'aman ahbabta, sungguhnya itu, seorang itu akan bersama orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. Duduk sekali, engkau di kiamat nanti memang sekelompok. Tak sampai kan? Sampai kita baca sikit nak habiskan ni. Jadi dia kata engkau akan duduk sekelompok dengan orang yang kamu cintai. Tu dengan tangga, dengan sifat cinta boleh bawa kita ke tingkat yang tinggi walaupun bukan amalan kita.
Amalan kita tak tahu mana sangat. Sebab tu, kita sekarang ni cinta pada Rasulullah SAW. Kena paksa hati kita untuk cinta Nabi. Cinta sunnah Nabi. Belajar tentang Nabi, dengar tentang Nabi, suka walaupun benda berulang-ulang cerita, pergi sana orang cerita tentang maulid Rasul, sini maulidur Rasul, sana tentang mukjizat, sini tentang mukjizat, sini tentang hijrah, mai bulan Isra Mi'raj, nanti pula Isra Mi'raj, cerita sama, jangan rasa jemu. Itu tanda engkau suka sangat, cinta sangat, kan? Contohnya orang yang cinta sangat ni, dia dengar berkali-kali pun tak jemu. Iklan TV berapa kali dia ulang, tapi dia syok produk tu. Oh, bagus ni produk ni. Oh, seronok ni. Kan? Ustaz sampai dah habiskan sikit Ustaz. Beliau selalu bercerita kepada kami sampai akhir beliau menceritakan tentang sebuah pintu yang berada di sebelah barat, di mana pintu itu sangat lebar sekali. Dan seandainya seorang akan berjalan pada pintu itu, maka akan berjalan selama 40 atau 70 tahun lamanya. Sofwan ni kan? Sofwan bin Asal tu. Bukan Sufyan. Salah seorang, Sufyan ni, perawi cerita hadis ni. Salah seorang perawi daripada daerah Syria, dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala menciptakan pintu itu bersamaan dengan ia menciptakan langit dan bumi. Pintu itu sentiasa terbuka untuk menerima taubat. Tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari arah barat sebelum hari kiamat. Iaitu pintu taubat. Jadi, tadi itu hadis panjang yang berkisah tentang taubat, tapi dia bawa cerita daripada sabu khuf, cinta dan sebagainya. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf daripada Ustaz, masa Ustaz sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfirna bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyatin min rahmatika ya arhamar rahimin. Allah barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadha, barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.